Okay, Assalamualaikum. Kembali dengan Cikgu Syikin dalam subjek matematik tingkatan 5. Masih lagi dalam unit yang kedua iaitu ruang. Kita akan meneruskan pembelajaran kita dalam subtopik 20.12 menentukan isi padu prisma tegak bagi satu bentuk. Okey, seperti yang cikgu dah terangkan minggu lepas, isi padu prisma tegak ialah sukatan ruang di dalam prisma tegak. Dia boleh dinyatakan dalam unit seperti milimeter padu atau mm kuasa 3, sentimeter padu, cm kuasa 3 ataupun meter padu, m kuasa 3. Ada tanda kecil dekat atas tu. Hari ni kita akan tengok macam mana untuk dapatkan isi padu prisma tegak bagi segi 3. Okay, ada sedikit perbezaan lah. Sebelum tu cikgu nak kamu tengok ni. Okay. Sebelum kita dapatkan rumus, kita akan tengok dulu bentuk dia. Kubus ataupun prisma tegak segi 4. Bila dipecahkan kepada 2, dia akan menjadi segi 3. Okey. Ini cikgu ada segi 4. Sama seperti dalam rajah tu, segi 4 samalah. Yang ini kubus. Kemudian cikgu pecahkan dia jadi 2. Okey, cikgu pecahkan dia jadi 2. Jadi cikgu akan dapat 2 segi 3. Okey, ataupun 2 prisma tegak segi 3. Untuk nampak satu warna oranye, satu warna merah. Asalnya segi 4, kemudian boleh pecah 2. Okey, dibahagi 2. Okey, kita nak dapatkan rumus kan? Itu kalau kubus. Kalau cuboid, okey, cuboid pun sama. Daripada satu bentuk cuboid ataupun segi 4 tepat, bila kita potong di rentasan yang tengah-tengah. Okay, dalam gambar rajah ni kalau dari gambar rajah ni dia dari H ke F, kita potong kan. Ini ada potong. Nampak yang warna purple ni. Okay. Dia pecahkan segi 4 tepat ni ataupun prisma tegak segi 4 tepat ataupun cuboid ni menjadi 2. Jadi dia akan dapat 2 prisma tegak segi 3. Okey, saiz yang sama besar. Okey, segi 3 dia sama besar. Ni yang pertama, ini yang kedua. Right? Boleh faham maksudnya dia berasal daripada sama ada kubus ataupun cuboid. Kemudian pecah jadi 2. Dia dah wujud satu bentuk baru iaitu segi 3. Okay, sekarang kita nak keluarkan rumus. Okay, kalau yang atas ni, okay, kita akan keluarkan rumus untuk bahagian atas. Yang atas, okay, tak nampak Okay, patut besar sikit. Yang ini, yang pertama ni, dia kata isi padu kubus ataupun cuboid prisma tegak segi 4 sama dengan panjang darab lebar darab dengan tinggi ataupun luas tapak darab dengan tinggi. Okey, itu ialah rumus asas yang kita ada. Panjang darab lebar darab dengan tinggi. Kemudian kita nak cari rumus untuk segi 3. Kalau cikgu dah cakap tadi, segi 3 dia untuk prisma tegak segi 3 ni dia berasal daripada segi 4. Okey, prisma tegak segi 4. Bahagi 2. Okey, bahagi 2. Bila bahagi 2 dapat segi 3. Okey, jadi isi padu prisma tegak untuk segi 3 ialah 1/2. Okey, ni 1/2 darab dengan isi padu kubus ataupun cuboid.
Okay, ataupun 1/2 darab dengan panjang, darab lebar, darab tinggi. Atau kita boleh panggil dia luas keratan rentas. Okay, luas keratan rentas darab dengan tinggi. Okay. Yang mana satu dikatakan luas keratan rentas. Okay. Kalau kamu tengok dalam gambar rajah ni, bahagian bawah, okay, dekat sini kita ada sudut 90 darjah. Okay. Dekat bawah pun sama. Okay, cikgu padam dulu. Yang sini yang kecil ni. Ini 90 darjah. Okay, jadi bahagian yang cikgu lorek bawah ni ialah keratan rentas. Okay, kita nak dapatkan luas keratan rentas. Okay, asalnya kalau bahagian asal kita akan cari ni kan. Ni luas asal. Okay, kita guna warna kuning Okay, luas asal yang atas. Okay. Sekarang kita nak separuh je. Sebab nak separuh, jadi kita letak dia 1/2. Okay. Boleh faham Jadi kalau kata segi 4 sama, ataupun prisma tegak segi 4 tepat, dia ialah panjang darab lebar darab dengan tinggi. Tapi bila dia segi 3 ataupun prisma tegak segi 3, kita kena bahagi dengan 2. Okay. Right, sekarang kita nak tengok contoh yang pertama. Dia berikan kita gambar rajah ni untuk segi 3. Ada 4 bawah ni. Ni 4 dan 8 cm. Itu ialah ukuran dia. Okay. Macam mana kita nak kira dia punya isi padu? Okay. Right. Isi padu ialah luas keratan rentas darab dengan tinggi. Okay. Luas keratan rentas yang bawah ni berwarna pink. Okay. Dia warna pink. Sekarang rumus yang kita nak guna ialah 1/2 darab panjang, darab lebar, darab dengan tinggi. Okay, cikgu guna warna hijau. Kita selesaikan yang ni dulu. 1/2 darab 4 cm. Ni panjang. Yang ni lebar. Okay, 4 darab 4. Okay, macam mana 4 darab 4? Jadi cikgu tulis semula 1 darab dengan 4 cm darab 4 cm bahagi ni per 2. Per ni maksudnya bahagi, so cikgu buat kurungan. Jadi kita akan selesaikan yang dalam kurungan ni dulu. Kita nak selesaikan yang dalam kurungan ni dulu. Okay, ni kurungan ni Okay, macam mana kita nak kira? Okay, kita buka kalkulator. 4 darab 4. Okay, 4 darab 4. Okay, sama dengan 16 kan? Kita dapat ni. Ni 16. Okay, guna warna. Okay, yang ni kita dapat 16 cm kuasa 2. Kemudian kita akan bahagi dengan 2. Okay, sebab sini ada 2 kan? Bahagi 2. Per 2. Per 2 maksudnya bahagi 2. Okay, jadi 16 kita akan bahagi 2. Sama dengan kita dapat dia ialah 8 cm persegi ataupun 8 cm kuasa 2 darab
8 cm. Okey, 8 cm yang ketiga ni ialah dia punya tinggi. Okey. Jadi kita kena selesaikan 8 darab 8 tadi. Okey? Ini 8. Kalkulator kamu darab 8. So, jawapan akhir ialah 64 cm padu. Okey, boleh faham Okey, kita nak tengok contoh yang kedua ni. Dia beri kita, sini kita ada 5 cm, yang ni 9 cm, ini 12 cm. Okey, jadi penyelesaian, macam mana kita nak buat penyelesaian? Kita nak cari isi padu tadi kan? Isi padu sama dengan luas, keratan, rentas darab tinggi. Okey? Okey, jadi rumus dia 1/2 darab. Okey, yang mana tadi kita kena kenal pasti dulu keratan rentas. Keratan rentas dia mesti yang segitiga ni. Okey, yang ni segitiga ni. Ni segitiga. Okey, darab 9 cm darab 5 cm darab 12 cm. Okey, 12 cm ialah tinggi. Okey, kita akan selesaikan ini dulu. Okey. Sama dengan sorry. Satu darab 9 cm darab 5 cm. Okey, 9 darab 5. 9 darab 5 ialah 45 cm persegi. Okay. Ni ada per 2, jadi kita kena bahagi 2. Bahagi 2. Kemudian darab 12. Jawapan akhir ialah 270 cm padu. Okey, boleh Okey, kita nak tengok contoh seterusnya. Okey, dalam gambar rajah ni dia dah bagi kita bentuk. Okey. Bila kamu jumpa tanda macam ni, 2 ni bermaksud dia punya panjang ialah sama. Sini pun 10 cm. Okay, sama dengan yang sebelah sini. 10 cm, 10 cm, 12 cm, 16 cm. Okay. Kemudian kita nak selesaikan dia. Isi padu sama dengan 1/2 darab 10 cm darab 12 cm darab 16 cm. Okey. Okey, kamu kena tulis macam ni. Okey, selesaikan dulu 10 darab 12 bahagi 2. 10 darab 12 bahagi 2.
kita akan dapat 60 cm kuasa 2. So, kita darab dengan 16. Darab 16. Okey, jawapan akhir ialah 960 cm kuasa 3. Okey? Atau cikgu guna warna merah. Yang ni tadi kamu dapat 120 cm kuasa 2 per 2 darab dengan 16 cm. Sama je Jawapan akhir tetap 960 cm kuasa 3. Okay, sebab 120 ni kita akan bahagi dengan 2. Okay. Boleh faham Untuk contoh seterusnya, okay, diberi kita bentuk prisma tegak berikut, tetapi ada bacaan yang berbeza. 5 cm, okay, 5 cm, 7 cm, 8 cm, 10 cm. Jadi ukuran mana yang kita nak kira? Okay. Bila kamu ada macam ni, bentuk yang macam ni, okay, warnakan dulu tapak dia. Kemudian kita kenal pasti kedudukan huruf dia. Sebab kita cari sudut tepat A, B, C. Bila A, B, C jadi sudut tepat dia ada di sini. Jadi ukuran yang kita akan ambil ialah 5 dan 7 untuk tapak. Jadi isi padu sama dengan 1/2 darab 5 cm darab 7 cm darab tinggi dia ialah 10 cm. Okey. Kita akan selesaikan dulu 1 darab 5 cm darab 7 cm bahagi 2 dan darab 10 cm. Okey. Kita kira dulu yang ni. 5 darab dengan 7. Okey, keluarkan kalkulator kamu. 5 darab 7. Dapat 35. Sentimeter persegi bahagi 2 darab 10 cm. Okey. Dan kita boleh selesaikan terus. Okey. Ni tadi 35 bahagi 2 darab 10. Tinggi dia 10 kan? Jadi kita dapat jawapan akhir ialah 175 cm padu. Alright. Contoh yang terakhir. Okey, dalam contoh ni dia ada istimewa sikit sebab dia ada 2 bacaan. Okey. Yang pertama dalam unit meter. Okey. Kemudian yang kedua dalam sentimeter. Okey, kita akan kena pasti dia punya tapak dahulu. Tapak. Ni ialah tapak. Okey. Macam cikgu cakap tadi. A, B, C. Jadi nak dapatkan dia punya sudut tepat. Okey, sudut dia. Okey. Jadi ukuran kita akan ambil 2 meter, 1/8 dan 50 cm. Okey, sekarang apa yang kita kena perlu buat ialah kita akan tukar dulu ukuran. Mana ukuran yang tak sama tu kita kena samakan dahulu. Okey, contoh macam ni. Panjang kita ada dalam unit meter. Ukuran sentimeter dia berapa? Okay, sekarang kita nak buat daripada meter kepada sentimeter.
kita akan darab 100. Kalau sentimeter kepada meter, kita akan bahagi 100. Okey, jadi untuk panjang, dia dah ada 2 meter. Sini 2 meter. So, kamu keluarkan kalkulator. 2 meter nak pergi kepada sentimeter. Okey, jadi 2 darab 100. Kita akan dapat 200 cm. Okey. Untuk lebar 1.8 darab 100. Dapat 180. Okey, tinggi. Okey, tadi darab kan? Sekarang tinggi daripada cm nak pergi meter. Okey, daripada cm nak pergi ke meter kena bahagi. Jadi 50 kena bahagi 100. Okey, 50 bahagi 100. Dapat 0.5. Okay, sekarang ukuran semua dah ada dalam bacaan yang tepat atau bacaan ukuran dalam unit yang betul lah. Okay, kita nak selesaikan, kita cari dalam sentimeter padu dahulu. Okay, bila sentimeter padu, kita akan guna ukuran yang atas. Yang pertama. Okay, A. 1/2 darab 200 cm darab 180 cm darab 50 cm. Okay. Kita akan masukkan dalam kalkulator kita. Okay, cikgu nak tunjuk terus je. Ukuran dia tadi ialah 200 darab 180 darab 50 bahagi 2. Bahagi 2 pula. Bahagi 50. Sorry. Sama dengan okay. Ulang 200 cm darab 180 cm. Okay. Darab 50 bahagi 2. Okay. Jawapan akhir ialah untuk B, dia nak dalam unit meter. Okay, cikgu warna hijau. Jadi sama dengan 1/2 darab 2 meter darab 1.8 darab 0.5. Okay, jadi sama dengan, kosongkan dulu, 2 darab 1.8 darab lagi 0.5 bahagi 2 sama dengan 0.9. Okay. Ada 2 jawapan. Sebab dia nak kita
kira dalam cm padu dan meter padu. Jadi bila soalan tu dia berbeza unit, kita kena tukar dulu unit. Kalau meter kepada sentimeter, ini ialah rumus yang kamu kena ingatlah untuk tukar. Tukar unit dulu baru kita boleh kira. Kalau kita tak tukar unit, nanti kita punya kiraan akhir tu salah. Okay? Dia sebenarnya untuk dapatkan unit tu kamu kena tahu. Maksudnya kalau dari meter kepada sentimeter mesti darab dengan 100. Kalau sentimeter kepada meter kita bahagi dengan 100. Okey. Okey, jadi untuk minggu ni itu sahaja. Cikgu akan bagi kamu latihan. Kamu jawab dalam Google Form yang cikgu dah sediakan. Hantarkan jawapan kamu. Kira betul-betul. Panjang darab lebar, darab tinggi bahagi dengan 2. Itu akan dapat isi padu untuk prisma tegak segitiga. Okey. Kenal pasti dulu dia punya lebar dan panjang. Okey. Maksudnya kamu kena kenal pasti dia punya kalau bentuk segitiga macam ni. Okey, bentuk segitiga macam ni. Kenal pasti dulu dia punya ni ruangan tapak segitiga ni. Yang mana satu lebar, yang mana satu panjang. Okey, kita dah dapat. Kemudian kita akan kirakan dia punya isi padu. Okay, sampai kita bertemu lagi. Assalamualaikum.